Percubaan suara, percubaan suara. Suara saya sedang diuji. Perhatian kepada para gadis, sila pakai tali pinggang kelebihan anda kerana saya bakal meruntut jiwa anda dengan bujah saya yang luar biasa hebatnya. Tony Fernandez tak mungkin sekacak saya. Tetapi seramai 28 juta penduduk Malaysia, 28 juta penduduk Malaysia mengenalinya kerana kepintarannya dalam strategi pemasaran di bawah naungan A-Asia. Maka saya, Muhammad Syafiq bin Ali Hassan, bakal mengikuti jejak langkahnya sebagai penstrategi pemasaran yang terkemuka negara. InsyaAllah. Kami di Marketing Move ingin meluaskan dan memperkembangkan lagi produk ikan bilis pintar atuk. Ini adalah ikan bilis pintar atuk dalam paket balang. Maaf, produknya sudah habis kami makan kerana terlalu sedap. Kami di Marketing Move telah merangkakan 3 misi, objektif dan juga sasaran pasaran. Misi produk kami adalah ingin memahat penjenamaan di minda setiap pengguna. Apa maksud saya? Sebagai contoh, jenama ikan bilis pintar atuk. Ini bermakna ke mana saja, di mana saja pengguna akan mengingati dan mengenali produk ini. Seterusnya, kami ingin memperluaskan pengedaran di seluruh Malaysia. Sebagai contoh, tiada tempat, tiada kampung, tiada daerah, tiada tempat dan tiada ruang yang sempit akan terlepas dari skop pengedaran kami. Seterusnya, kami juga ingin memukau dari rasa penggemar makanan ringan buatan Malaysia, termasuk segenap lapisan masyarakat. Benar kata-kata Bill Gates, isi di dalam produk adalah raja. Objektif kami adalah ingin menjadi sebuah produk IKS yang terunggul di seluruh pelosok Malaysia menjelang tahun 2015 berasaskan daya saing dan penjenamaan yang kukuh sehingga mampu memberi kenaikan keuntungan sebanyak 25% berbanding keuntungan pada hari ini. Kami mengadaptasikan objektif ini menggunakan SMART objektif, iaitu spesifik, mudah diukur, mudah dicapai, realistik dan masa. Saya ingin berkata, membentangkan share pasaran dan ramalan jualan. Kami memfokuskan kepada 50% rakyat Malaysia. Mengikut kajian Jabatan Perangkaan Malaysia, seramai 28 juta penduduk telah didaftarkan. 50% rakyat Malaysia mewakili 14 juta rakyat Malaysia. Berdasarkan manakala untuk ramalan jualan, berdasarkan kitaran hidup produk selama 3 tahun, iaitu proses pengenalan. Tahap yang pertama, proses pengenalan. Proses pengenalan adalah mendevelop produk itu sendiri. Kedua adalah promosi. Kedua adalah promosi. Yang ketiga adalah tempoh matang. Tempoh matang adalah tempoh masa untuk kita membuat pengedaran. Pengedaran kami adalah dilakukan secara besar-besaran dan ganas. Seterusnya, tahap yang terakhir adalah tahap kemerosotan atau penurunan. Tetapi jangan risau, jangan khawatir dan jangan gentar. Kerana pada tahap ini ada tindakan yang boleh diambil. Sebagai contoh, dengan meningkatkan kualiti produk itu sendiri. Maafkan saya. Sasaran pasaran kami adalah dari golongan yang berumur 7 tahun ke atas. Manakala kami, target pasaran kami juga adalah melalui sikap, iaitu sampai santai-santai boleh makan ikan bilis pintar atuk.
dan sambil melancong boleh menikmati kelazatan ikan bilis pintal atuk. Kami juga mengasaskan kepada cita rasa pengguna itu sendiri. Sebagai contoh, ada yang minat pedas, ada yang minat original. Maka kami ingin memvariasikan perasa ikan bilis pintal atuk itu sendiri. Okay, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada penganalisa SWOT saya, Nur Alifah. Terima kasih Encik Syafiq. Para hadirin sekalian, dengan ini saya ingin tampilkan satu pesanan daripada idola saya, CEO syarikat Karangkraf. Apa kata beliau? Kata beliau, satu-satunya cara untuk kita mengetahui keadaan sebenar tentang produk kita adalah melalui SWOT analisis. Maka pada hari ini, saya bawakan kepada anda SWOT analisis untuk produk ikan bilis pintal, IBP. Saya ulang lagi sekali, IBP, ikan bilis pintal. Apakah kekuatan produk kita? Kekuatan produknya yang pertama sekali, ia adalah hasil buah tangan 100% Bumi Putra. Maka, jika itu produk Bumi Putra, terjaminlah standard kehalalannya. Tidak perlu diragui untuk dinikmati oleh sesiapa sahaja. Seterusnya, ianya mudah dimakan oleh setiap golongan masyarakat. Daripada adik-adik yang baru hendak tumbuh gigi, sehingga ke datuk nenek yang belum gugurnya gigi mereka. Mereka semua berpeluang untuk merasai kelazatan, kerangupan dan kesedapan ikan bilis pintal, IBP. Namun, tidak cukup kekurangan, tidak cukup kekuatan jika tidak datang sekali dengan kelemahan. Bukan? Tetapi, kelemahan mempunyai banyak cara untuk diperbaiki. Daripada analisa saya mendapati kekurangan produk IBP. Yang pertama sekali, ia adalah produk yang kurang dikenali. Kerana apa? Berasaskan 3 faktor utama, produknya kurang dikenali. Penampilan yang agak lapuk. Jika anda masuk di dalam kawasan kedai runcit, pasti anda akan tertarik dengan pembungkusan yang menarik. Namun, sayangnya, IBP hanya menampilkan plastik kosong, tiada info, tidak menarik. Jemu untuk mataku menangkap. Ianya juga sukar didapati. Sudah habis ditelan, sudah habis dikenyang, sudah habis di perut, malah ketagihan pula. Masalahnya, di manakah mahuku cari ganti? Tiada informasi. Sayang, 1000 kali sayang, ketagihku tidak dapat dilunasi. Dan akhir sekali, kenapa produk IBP kurang dikenali? Ini adalah kerana ianya kurang promosi dan juga pengiklanan. Atas kajian yang juga saya telah buat, saya mendapati produk IBP kurang, jarang dan saya tak nampak pun promosi pengiklanan daripada medium-medium pekanan. Kecuali promosi pada Raya Aidiladha RM18 satu balang. Itu semata-mata. Seterusnya, kekurangan bagi produk IBP adalah harga. Harga yang tidak berpatutan. 40 gram, RM2.5 dalam satu plastik. Saya buka, saya makan, saya nak simpan, tak boleh. Nanti kena makan di angin. Lemah pula dah tak sedap. Sayang, RM2.5 bro. Yang terakhir sekali adalah penggunaan teknologi. Pengadaptasikan teknologi dalam proses pembuatan maupun pengiklanan. Sangat kurang, sangat jarang, sangat sayang. Jika produk IBP mampu mengadaptasikan teknologi, mereka pasti mampu untuk mengedarkan di seluruh Malaysia dengan lebih cepat dan pantas. Kekuatan dan kekurangan pasti akan ada peluang yang akan diberikan sekali lagi. Peluang bagi produk IBP adalah, tahukah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini satu rahsia. IBP hanya mempunyai satu pesaing. Di mana? Di Kedah sana. Apa namanya? Namanya Pintai Bilis. Berdasarkan ini, hanya satu pesaing, maka IBP harus cepat bertindak untuk memonopolikan pasaran di Malaysia sebelum Pintai Bilis menjantas peluang yang ada. Peluang yang kedua adalah permintaan tertinggi terhadap produk halal. Masyarakat Muslim seluruh Malaysia mula untuk mencelikkan mata dengan dengan kualiti dan juga kebersihan produk yang halal. Maka dengan itu, semakin hari semakin tinggi terhadap permintaan produk yang halal. IBP tidak perlu ragu, ini peluang yang anda ada untuk bersama-sama dikecapi. Seterusnya, ada peluang adalah ancaman. Dada putih tiadalah hitam. Perkembangan penggunaan internet yang meluas dan cepat. Namun, sayang, 1000 kali sayang, IBP tidak mengadaptasikan penggunaan ini sebaik yang mungkin. Dan akhir sekali, persaingan dalam industri IKS, di mana
Semakin hari semakin banyak industri IKS yang semakin bijak mengadaptasikan penggunaan kotak-kotak yang menarik lalu mempersembahkan produk mereka dalam bentuk yang eksklusif. Mengapa IBP mungkin akan terancam dengan pengedaran ini? Seterusnya, saya serahkan kepada sahabat baik saya, Nur Amirah, untuk sambung pembahasan ini. Sidang hadirin sekalian, jangan tukar siaran anda kerana ini bukan siaran televisyen. Jangan hilang fokus anda kerana ini adalah siaran langsung. Nama saya Nur Amirah binti Abdul Rahman dan saya bakal mengukuhkan lagi pembentangan dengan pembawaan 4 skop berbeza, iaitu produk, harga, pengedaran dan juga promosi. Untuk produk, saya mempunyai 4 gagasan, iaitu penjenamaan semula IBP. IBP adalah singkatan kepada ikan bilis pintar, bab kata Peter Drucker. Produk gagal kerana pelanggan gagal mengingati produk tersebut. Maka kita jadikan nama itu singkat, mudah diingati, mudah disebut dan melekat di kepala pelanggan. Jadi saya usulkan letakkan nama IBP. Bukan sekadar nama, tapi kita harus meningkatkan kualiti. Letakkan satu kerangkupan yang harus kekal lama bersama dengan pelbagai rasa yang menepati cita rasa pelanggan. Namun, untuk mengekalkan kerangkupan, kita perlulah membaharui pembungkusan. Tak perlu lagi memakai plastik seperti itu. Contohnya Pringles. Pembungkusannya lebih kedap udara, maka kerangkupan IBP akan kekal lebih lama dan boleh dimati oleh para pelanggan. Dan akhir sekali, letakkan maklumat yang lengkap pada pembungkusan baru. Seterusnya adalah harga. Mulakan dengan harga yang rendah. Tidak salah kerana IBP ingin menjenamakan semula produknya, maka ia perlu letakkan harga mudah untuk para pelanggan nampak produknya di bahagian pasaran. Harga yang rendah, para pelanggan gemar harga rendah. Saya ulang sekali lagi, para pelanggan gemar harga rendah. Jika pelanggan telah membeli dengan harga yang rendah, apabila mereka gemar produk tersebut kerana produk IBP ini sedap, mereka tidak akan teragak-agak untuk membeli lagi. Maka teruskan dengan harga mampu beli. Saya yakin kita mempunyai pelbagai jenis pelanggan yang mempunyai peringkat pendapatan yang berbeza. Namun jika kita letakkan harga mampu beli, setiap pelanggan boleh membeli tanpa IBP terlepas seorang pun. Dan akhir sekali, letakkan harga psikologi. Ini sangat menarik. Harga psikologi adalah peletakan 0.99 sen di bahagian belakang harga. Saya bagi contoh. Jika IBP ingin menjual dengan harga RM4, letakkan harga RM3.99. Dan apabila membayar, pelanggan tersebut tanpa disedari membayar dengan harga RM4. Dan dalam masa yang sama, IBP telah berjaya mengawal keuntungan. Seterusnya adalah pengedaran. Bak kata Steve Jobs, saya tidak perlu mengkaji pemasaran. Saya tidak perlu mengaji konsultan. Saya memilih rangkaian peruncit yang lebih strategik. Pilihan rangkaian peruncit yang strategik. Pilih peruncit yang strategik untuk memastikan IBP berjaya meletak produk dan produk tersebut akan dipasarkan yang lebih pantas. Dan IBP dapat mengawal keuntungan yang lebih maksimal. Seterusnya, jalinkan hubungan baru. Adakah para hadirin tahu? Pada Oktober 2012, berdasarkan daripada pembacaan saya di utusan 9 hari bulan 9 2012, Petronas telah pun meletakkan 1,000 stesen di seluruh Malaysia. Maka jika IBP letakkan produk di 1,000 stesen Petronas, saya yakin IBP telah berjaya memonopoli pasaran. Dan akhir sekali, gunakan penjualan online yang menjadi trend terkini, yang di mana ia mampu untuk membawa perniagaan lebih jauh. Dan akhir sekali adalah promosi. Para hadirin sekalian, pemasaran agresif di laman sesawang kini semakin penting. Maka bijaklah memilih pengiklanan yang tepat agar peletakan periklanan di laman sesawang itu lebih mudah untuk dilihat oleh para pelanggan. Tampilkan selebriti pula untuk memastikan selebriti itu menarik perhatian pelanggan agar produk itu bukan semata-mata sekadar produk, maka ia menggunakan selebriti, populariti yang bagus. Populariti itu dapat ditumpang oleh IBP. Dan akhir sekali,
libatkan IBP dengan penglibatan expo halal, expo makanan tempatan. Ini mampu membawa IBP mencari lebih ramai potensi pelanggan. Dan akhir sekali konklusi saya adalah, saya ulang kembali misi, iaitu kami ingin memukau deria rasa pelanggan dengan cita rasa IBP yang terbaru. Seterusnya adalah memahat penjenamaan semula IBP yang lebih hebat. Dan akhir sekali adalah mengedarkan IBP ke seluruh Malaysia. Saya ingin menambah sedikit. Awas semua, sila pastikan lagu ini didengari di corong-corong radio seluruh tanah air. Moh kita bila jadi pintar, moh kita makan ramai-ramai, moh kita jangan lupa orang belakang. Atuk kata makan aja lah. Terbaik.